Bila saya suruh A, dia buat C. Contoh, one of kita punya prestige circle daripada Terengganu, daripada Kertih. So Tuan Haji ni, dia kata dengan saya, Tuan Rizal, saya ada masalah lah Tuan. Okey, apa masalahnya Tuan Haji? So masalah saya adalah, saya bila cakap dengan staff saya, bila saya suruh A, dia buat C. Pernah tak Tuan-Tuan Rahman mengalami situasi itu? So saya pun tanya dia, apa contoh situasinya Tuan Haji? So dia berada dalam oil and gas punya company lah. So dia kata, Tuan Rizal, untuk makluman Tuan Rizal, sebab kalau Prestige Circle ni saya akan pergi ke site dia. Saya akan pergi ke tempat dia untuk kita bantu staff dia ataupun untuk kita bantu dia punya team lah. So, apa terjadi? Masa saya pergi dia punya premise, saya nampak besarlah dia punya kawasan kan. Ada beberapa besi besar, besi pendek, besi panjang macam itulah. So dia kata, untuk makluman Tuan Rizal, ni besi-besi ni adalah drill untuk ke dalam laut ni. Okey, saya baru tahu ni Ji. Ini ilmu baru untuk saya ni. Untuk makluman Tuan Rizal, kalau lah macam contoh saya minta staff saya susun drill ni, saya akan bagi tahu je lah. Okey, contoh let's say nama staff dia adalah Ali. Ali, aku nak kau susun drill ni, yang hijau sebelah kanan, yang biru tengah-tengah, yang hitam sebelah kiri. So, kalau cakap itu adalah gaya bahasa apa tuan-tuan Rahman? Itu adalah gaya bahasa auditori, bercakap sahaja. Anda boleh bezakan selepas ni. So, tuan-tuan Rahman, saya bagi tahu dengan Tuan Haji mungkin your team, your staff adalah orang kinesthetic visual, mungkin. So, saya cadangkan dengan dia untuk dia tunjukkan, show them dan demonstrate. Jadi selepas tu dia bagi arahan macam mana? Okey, Ali, aku nak kau susun drill ni, right? Yang biru sebelah kanan, hijau tengah-tengah, hitam sebelah kiri. Ini adalah show. Show ni adalah untuk siapa tuan-tuan Rahman? Untuk orang visual, alright? Okey, Ali, kau buat semula, minta dia buat semula, minta dia experience. So bila dia buat semula, okey Bos nak minta saya susun biru sebelah kanan, tengah-tengah hijau dan hitam sebelah kiri. Dan dia pun reconfirm, betul tak bos? Betul. So bila dia buat semula, itu adalah cara kinestetik. So tuan-tuan dan puan-puan, soalan dia adalah macam mana kita nak identify staff kita ataupun orang sekeliling kita adalah visual, auditory, kinestetik dan digital. Berapa ramai yang nak tahu tuan-tuan puan? Okey, yang ni adalah ilmu tambahan untuk tuan dan puan supaya anda bercakap selepas ni, anda boleh identify, anda ada ilmu Tok Bomoh ni. Tak ada gurau-gurau, bukan ilmu Tok Bomoh. Okey, tuan-tuan dan puan, untuk orang-orang visual, ciri-cirinya mereka adalah mereka cakap laju. Anda boleh tulis ni, di page yang keberapa tuan-tuan dan puan? Yang ke-8. Visual, ciri-cirinya mereka bercakap dengan speed of voice yang laju. Laju, macam contoh saya orang visual. Orang-orang visual ni juga, tuan dan puan, mereka bila bercakap, mereka mempunyai active hand gesture. Active hand gesture ni, macam ni lah. Maksudnya tangan dia main lah. Contoh, kalau anda nak tengok kan, dia punya takeaway ataupun dia punya hint, kalau dia bercakap di telefon lah. Okey. Doktor dah sampai mana tu? Okey, straight lagi. Depan tu kan ada simpang. Dia cakap dekat telefon tapi dia macam dia active hand gesture. Jadi kalau anda lihat orang-orang sebegitu, anda akan predict dia adalah orang. Jadi kalau anda bercakap, anda kena bercakap dengan gaya bahasa visual. Kalau macam contoh anda ada prospek, ni visual ni. So show them, tunjuk gambar. Tunjukkan mereka lukis. So jangan cakap je. Sebab kalau anda cakap je dengan orang visual, dia tak resonate. Boleh follow so far tuan-tuan Rahman. Orang-orang visual juga selalunya dia mementingkan penampilan. Okey, Kelantan kata dia jangok. Dia bergaya lah, melawar lah. Right? Dan orang-orang visual ni juga, tuan-tuan dan puan-puan, mereka ni, dia punya predicates ataupun perkataan-perkataan mereka, dia selalu kata perkataan-perkataan yang merujuk kepada visual. Contoh, bayangkan, tengok, imagine, fokus. Tuan-tuan boleh tulis tu. Tengok, bayangkan, imagine, fokus. Right? So, kalau anda berjumpa dengan prospek anda ataupun anda punya staff, bos, ya Allah, bos tak ada 2 hari ni kan, saya tak boleh imagine lah bos kalau bos tak ada imagine. So, kalau kita dengar staff kita cakap macam tu, jadi kita memberi arahan dengan gaya bahasa visual. Alright?
Boleh follow so far? Okey, yang kedua adalah auditory. Auditory ni adalah orang-orang ciri-cirinya bila mereka bercakap dengan speed of voice yang teratur dia punya speed of voice. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, saya sebenarnya mengucapkan terima kasih kepada anda sebab macam ya Allah cepatlah habis satu sentence. Pernah dengar orang macam ni. Jadi tuan-tuan, kalau anda dengar orang-orang yang bila bercakap sepatah-sepatah ataupun teratur, jadi kita predict dia adalah orang auditory. Ataupun pernah tak anda jumpa orang yang, kak, kau tahu tak, aku nak share dengan kau satu cerita. Dia selalu bercerita. Pernah dengar orang yang suka bercerita. Asal jumpa dia mesti ada cerita barulah. Right? So, kau tahu tak, aku ada cerita baru tau. Jom. Right? So, itu adalah ciri-ciri orang auditory. Tapi again, kalau dia bercerita dengan speed of voice yang cepat, itu juga ciri-ciri visual. Orang-orang auditory ni tuan-tuan dan puan-puan, dia punya patah perkataan maksudnya teratur, slow, dia bukan macam speed tadi, macam visual. Dan dia suka bercerita. Plus tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang orang-orang auditory ni, predicates yang mereka selalu sebut, kata-kata yang mereka selalu keluarkan adalah berunsur-unsur auditory. Contoh, cakap. Anda boleh tulis ni. Cakap. Dengar, discuss. Saya dah cakap dah hari tu, you tak dengar ke? Ataupun panggil. Kalau dalam Englishnya, okay, I call you later So itu ciri-cirinya. Kalau macam contoh orang visual, okay, see you later see you later, see, right? Call you later. Call ni adalah auditory, right? Okay, so itu adalah auditory. Untuk orang kinestetik pula, tuan-tuan dan puan, kinestetik ni adalah orang yang peka terhadap apa yang mereka experience, apa yang mereka rasa. Kalau macam contoh kita nak jual barang dengan dia, kita bagi dia orang rasa, experience benda ni. Kalau macam contoh kita nak bagi dia orang satu-satu task, kita tunjuk dan kita demonstrate, lalu kita bagi dia practice dulu. Right? So that is how kita memahamkan ataupun menyampaikan dengan orang-orang kinestetik. Ciri-ciri orang kinestetik ni tuan-tuan dan puan-puan, mereka selalu express emotion. Ya Allah kak, saya sedih lah. Pernah dengar orang macam ni ataupun pernah jumpa orang macam ni? Macam kita pun macam orang visual selalu dia jenis yang tidak emotionally attached, so dia agak macam annoyed lah. Bosan betul lah, ada je macam dia selalu express dia punya emosi lah, macam ya Allah happynya jumpa kak. Macam tu. So again, itu adalah ciri-ciri orang kinestetik. Orang-orang kinestetik ni juga tuan-tuan, ciri-cirinya mereka adalah mereka tak boleh duduk diam, tuan-tuan. Kalau macam contoh kaki tu kan, macam tengah-tengah duduk ni dia dia goyang-goyang lah. Ataupun kalau macam contoh pen tu dia ketak. So itu ciri-ciri. So anda boleh tengok kan, tengok jiran sebelah dan kiri, kinestetik lah tu. Okay, tapi jangan risau, saat lagi kita nak confirm sebab kita ada psychometric test. Berapa ramai nak test diri dia? Saat lagi saya minta tim saat lagi akan distribute. Alright? So orang-orang kinestetik, predicates mereka, kata-kata yang mereka selalu cakap adalah rasa. Saya rasa. Right? Ataupun perkataan yang merujuk kepada emosi. Saya ni happy lah bila awak ada. Saya suka lah. Saya frust lah. So itu adalah ciri-ciri orang kinestetik, tuan-tuan. I do think tuan-tuan dah ada pop up in mind kan. Bini aku ni macam ni contoh. Okay, last but not least, yang keempat, digital. Okay, kita akan go fast, right? InsyaAllah. Sebab kita punya masa dah kesuntukan. Digital ni, ciri-ciri digital ni adalah orang-orang yang peka terhadap fakta, nombor dan mereka mudah absorb ilmu tu ataupun satu-satu input itu ataupun gaya komunikasi itu sekiranya kita bagi mereka step by step. Right? So, ciri-ciri orang-orang yang mempunyai cara memproses maklumat digital ni adalah mereka ni depan dia ada doktor, depan dia ada IR, depan dia ada AR, depan dia ada chartered accountant dan seumpama dengannya. TS, apa-apalah. Prof Madya, Prof. So kalau macam contoh, sebelah aku Prof. So anda dah boleh agak dah. Jadi kalau anda bercakap di hadapan Prof, anda bercakap di hadapan doktor, so kita give them fact, right?
Dan tuan-tuan dan puan, percaya ataupun tak, kalau kita bercakap di hadapan academician nak proof, betul? Bukti mana, jurnal apa kau petik? Contoh, research mana? Research memberitahu bahawa, research mana? Cok kau bagi tahu. Contoh. So point saya adalah, bila kita bercakap dengan gaya bahasa fact and figure, that will ataupun mereka akan resonate. Right? Dan ciri-ciri orang-orang digital dari sudut predicates ialah kadang-kadang dia beritahu nama saya Rizal. Rupanya dia ada doktor. Kadang-kadang dia tak announce, dia tak mention, betul? So tanda-tanda yang kita boleh nampak mereka ni adalah doktor, first kali mereka agak serius. Tapi again, ini saya punya observation lah, ini saya punya observation. Untuk serius ni, ini saya punya observation. Tapi tuan-tuan dan puan, yang pastinya orang-orang digital ni predicates mereka adalah I think, dia kata, saya fikir. Ataupun dia akan cakap tentang logic. Ini dia punya predicate dia, logic. Apa logiknya you punya cadangan ni right, logic. Ataupun dia punya predicates adalah tentang proses. I think, logic, proses. So ini adalah kategori predicates orang-orang digital. Jadi selepas ni, kalau anda berjumpa dengan prospek, anda berjumpa dengan your supervisor kalau dalam akademik, of course lah dia digital. Cumanya kita tak tahu sama ada dia digital, dia punya major sensory, ini kita panggil sebagai sensory lah, digital visual ataupun digital kinestetik, nanti kita akan tengok selepas ni insya-Allah tuan dan puan. Dan tuan-tuan dan puan, itu adalah 4 cara manusia memproses maklumat. Alright? Berapa ramai yang belajar banyak benda hari ni? Dan berapa ramai yang nak tahu dia ni jenis apa? Boleh saya tahu? Alright, good job. Kita bagi satu tepukan muru pada anda.